Waalaikumsalam. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tak ada dengar sound. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini sekali lagi di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Al-Bahjatu Al-Mardiyah pada permasalahan muafiq dan masbuk, yang mana pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pada permasalahan muafiq, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman pada pagi ini, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ada kitab, yang kitab jawi, kalau kitab saya ni pada muka surat 2, pada muka surat 2, iaitu yang di bawah, 2 baris bawah, baris yang kedua daripada bawah. Kitab Rumi tak silap saya tadi, Kak Nomar bagi tahu muka surat 159, tak silap. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dikehendaki orang yang muafiq itu. Kita ulang sedikit. Jadi kita ni sekarang ni pada bait yang pertama daripada bait yang hari tu, yang semalam tu, syair tu, kita panggil bait. Bait tu, satu bait tu dia ada 2 syatar. Kalau orang belajar bahasa Arab,
Kalau kita perasan ada bunga kan, tengah-tengah tu kan. Cuba tengok yang belum. In syitta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Jadi ada bunga tu dipanggil syator. Satu syator. Kalau dua kita gabungkan dua kita panggil bait. Kita panggil satu bait. Dia panggil satu rumah lah. Rumah dia tu. Kemudian kalau bagi dua, kalau kemudian ada satu bunga tu, satu tu dipanggil satu syator. Dalam ilmu arud. Ilmu arud wal qawafi dalam ilmu menimbang. Menimbang wazan dalam syair. Ilmu ini diasaskan oleh Imam Syekh Ahmad Al-Firahidi, iaitu guru kepada Imam Sibawai. Dia mengarang, dia membuat kitab ilmu arud. Ilmu arud ni ilmu nak menimbang akan ilmu tu nak menimbangkan akan syair. Macam mana kita nak baca syair, macam itulah. Macam saya baca tadi. In syitta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Tu dia. Baik. Jadi kita tengok permasalahan muafiq. Jadi daripada bait tadi itulah, bait semalam itulah, kita akan bahas apa tu muafiq. Dan bermula yang dikehendaki orang yang muafiq itu, apa dia makmum yang muafiq? Orang yang muafiq, yakni makmum yang muafiq. Apa dia makmum yang muafiq? Muafiq ni asalnya, muafiq ni kita kata, muafiq ni iaitu asal makna perkataan muafiq ni persepakatan. Maksud bersepakat. Maksudnya apa? Maksudnya imam dan makmum tadi bersepakat. Maksudnya makmum tadi tu tidak ketinggalan daripada imam. Dia muafiq. Itu dari segi bahasa lah. Kalau masbuk, makmum tu ketinggalan daripada imam. Itu dari segi bahasa lurah sahaja. Ada bertakrif lain. Baik. Sebab tu kita kata muafiq ni apa? Sempat Fatihah dengan imam. Panggil muafiq. Asal wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Fahuwa muwafiqun. Itu dipanggil wazan tasrif muafiq. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Fahuwa muwafiqun. Ni. Baik, apa dia muafiq? Kata dia dikenaki orang muafiq itu ialah mereka, mereka tu makmum. Tulis situ. Makmum yang mendapat akan Fatihah daripada qiyam imamnya. Daripada berdiri imamnya. Mendapat tadi akan masa yang dapat membaca Fatihah. Maksudnya mendapat tadi akan masa yang dapat membacanya, yang boleh membaca. Yang boleh membaca Fatihah dengan bacaan orang yang pertengahan. Orang pertengahan ni orang yang kita kata dia tidak terlalu laju dan tidak terlalu cepat. Kadar masanya kita bagi tahu semalam, lebih kurang 25 ataupun 27 saat. 25 sampai 27 saat. Kalau terlebih sikit, tak ada masalah. 28 saat ke. Kalau kata ustaz laju sikit, dalam 24 saat, tak ada masalah. Tapi jangan sampai sebelum 20 saat tu dah habis. Tu laju sangat. Ataupun lebih daripada 30 saat, tu terlalu laju sangat. Tu terlalu lambat sangat. Kalau lebih daripada 30 saat. Jadi kadar tu masa tu. Lebih kurang. Lebih kurang. Baik. Itu dipanggil makmum yang muafiq. Maksudnya makmum yang muafiq ni, makmum tadi dia sempat membaca Fatihah dengan kadar masa imam itu berdiri, lagi pula bacaannya tu pertengahan, sederhana. Yakni tidak terlalu laju, tidak terlalu cepat. Baik. Lagi pula,
tiada diiktibarkan dengan dirinya diri makmum. Maksudnya, tiada dikirakan dengan dirinya diri makmum. Bukan iktibar kata diri dia tu dia masuk tu. Contoh dia iktibarkan, dia kirakan dia masuk tu, imam tu pada ketika mana. Jangan iktibarkan diri ni. Iktibar kata, bila dah diri imam tu, kita masuk, kita tengok. Kita baca tu kadar mana. Jangan iktibar diri kita ni cepat. Aku baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Jangan iktibar diri kita. Iktibar orang ramai. Iktibar sederhana. Lebih kurang masa antara kita letaklah 25 ataupun 24 saat sampai ke 28 saat. Kita anggap. Jangan iktibar diri kita. Kalau iktibar diri kita laju. Ataupun iktibar diri kita ni lambat. Tak boleh. Ni iktibar uruf. Dia panggil uruf, adat. Satu. Lagi pula, dan tiada pula dengan bacaan imamnya. Lagi pula, tak diiktibarkan dengan bacaan imamnya. Habis itu imam macam lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu imam dia baca cara tertil. Bukan kita nak baca tu pun macam lambat macam imam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu siap berlagu. Tu iktibar imam. Imam tak apalah. Jangan iktibar kita ikut imam. Maknanya masa tu kita ikut ambil imam juga bacaan kita. Tak, bukan. Jangan iktibar diri kita ni laju sangat. Tak. Kita iktibar adat uruf orang ramai. Berapa saat kita kata begitu semalam? Antara 25. Kata setengahnya 27 saat. Kadar tu. Ataupun kalau lebih sikit tak apa 28 saat. Ataupun 24 saat. Cepat sikit tak ada masalah. Tapi jangan kita iktibar diri kita. Ataupun jangan iktibar diri imam. Apa maksudnya iktibar? Jangan kita kira. Jangan kita kira dengan imam ataupun dengan diri kita. Hanya kita kira kadar masa adat uruf orang ramai. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Imam dia baca cara tertil. Kita pun nak cara tertil, lepas tu nak buat lagu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia buat lagu pula. Kita baca orang ramai. Kita orang yang muafiq. Ni cerita orang muafiq. Habis itu, tengok. Tengok. Maka barang siapa mendapat akan Fatihah pada masa yang tersebut itu. Tambah sikit, kalau tak ada pada tu tambah. Kitab ni kadang-kadang ada terlebih, kadang-kadang dia ada kurang. Kadang-kadang dia punya kalimah tu jatuh, kadang-kadang kalimah dia lebih. Kalau kalimah lebih tu nanti saya bagi tahu sekejap lagi mana yang lebih. Kalau kalimah yang gugur tu saya minta tambah. Kalau saya kata tambah tu tulislah. Tengok. Maka barang siapa mendapat ia barang siapa akan Fatihah. Bila tu? Pada masa yang tersebut itu. Apa dia pada masa yang tersebut itu? Tulis. Dobek sikit di tepi. Apa maksud kata masa yang tersebut itu? Yakni, tulis. Yakni pada masa pertengahan di dalam qiyam imam. Yakni pada masa pertengahan di dalam qiyam imam. Qiyam tu berdiri lah. Saya banyak guna istilah bahasa Arab. Qiyam tu berdiri. Yakni pada masa pertengahan di dalam qiyam imam. Tengok. Barang siapa mendapat akan Fatihah pada masa yang tersebut itu, yakni pada masa pertengahan di dalam berdirinya imam. Tengok. Dan lagi pula. Membaca Fatihah di dalam qiyam imamnya. Tengok. Di dalam qiyam imamnya. Yang ni di dalam berdiri imamnya. Tengok kitab.
sama ada ia makmum itu dapat pada awal rakaatnya atau lainnya. Sama ada ia makmum dapat, yang tulis ini mendapatkan imam. Dapat dengan mana? Mendapatkan imam pada awal rakaatnya. Rakaat makmum. Sekali kita nak urai. Kita baca kitab dulu. Kita tengok, saya ulang balik. Maka barang siapa mendapat akan Fatihah tu masa yang tersebut itu, yakni pada masa pertengahan di dalam qiyam imam tadi. Di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat, yakni sama ada ia mendapatkan imam pada awal rakaatnya. Satu masalah. Nanti dulu jawapan tak ada lagi. Atau lainnya, ataupun selain daripada rakaat yang lain. Atau lainnya ini, atau lain daripada rakaat yang lain. Maka dinamakan dia orang yang muwafiq. Apa dia nak cerita? Itu kitab. Itu perbahasan kitab. Apa dia nak cerita? Baik. Jadi dia kata, maka barang siapa mendapat akannya Fatihah pada masa yang tersebut. Yang ni pada masa berdiri imam dia. Tak kira sama ada ia mendapat pada awal rakaatnya. Apa pada awal rakaat? Jadi pada awal rakaat tu kita kata Allahu Akbar. Kita angkat takbir sekali dengan imam. Itu pada awal rakaat. Lepas tu bila kita dah baca tu, imam dah baca Fatihah, kita pun sempat baca Fatihah habis. Itu yang pertama. Atau lain daripada rakaat. Lain daripada rakaat ini, lain daripada awal rakaat. Apa awal rakaat? Pertengahan rakaat ke? Contoh pertengahan rakaat. Kita masuk, imam tengah baca Fatihah. Tadi kita sempat dengan takbir imam. Kita masuk tu sempat dengan imam baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Kita sempat. Kemudian, ataupun kita kata akhir sudah habis Fatihah, imam habis baca Fatihah, kita pun mau masuk. Waladdallin. Amin. Baru kita pun datang. Allahu Akbar. Lepas tu imam baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha panjang juga. Wadduha. Wallaili idha sajah. Tiba-tiba bila panjang tu, kita baca Fatihah pun sempat habis juga. Sempat habis. Dalam keadaan pertengahan. Tidak terlalu laju, tidak terlalu cepat. Kita baca habis. Apabila tak kira sama ada imam tu berdiri pada awal rakaat ke, pertengahan ke, akhir ke, tapi kita sempat menghabiskan bacaan Fatihah, maka dinamakan dia orang muwafiq. Dikatakan orang tu orang muwafiq, tak panggil orang masbuk. Satu. Maka diuzurkan baginya 3 rukun yang panjang. Maka diuzurkan. Apa diuzur? Dibenarkan. Maka dimaafkan. Uzur ni maknanya dimaaf ataupun dibenarkan. Maka dimaafkan baginya, bagi makmum tadi, akan 3 rukun yang panjang. Lepas tu tambah sikit. Daripada ketinggalan makmum daripada imamnya. Ketinggalan tu maksudnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Apa maksud kata ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam? Ini saya nak urai. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Maksudnya 3 rukun panjang daripada imam tu. Jadi kita masuk tu, Allah, kita angkat takbir sekali dengan imam. Contoh. Ataupun kita lewat sikit lah. Imam baru mula nak baca Fatihah, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Dengan kadar masa tu,
lama kita dengan imam tu dikatakan kita orang muafiq. Contoh, imam baca surah pendek, surah lazim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dia baca inna a'taina pula, surah Al-Kautsar, pendek. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengah baca Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Imam pun rokok. Kita tahu dah kita orang muafiq ni. Allah nak ikut imam ke nak habiskan bacaan Fatihah? Ni kena ingat. Di sini kita kena baca Fatihah. Sebab apa? Sebab kita orang muafiq. Sebab apa orang muafiq? Kerana orang yang muafiq itu dimaafkan. Ini Dr. sebut tadi, diuzur. Diuzur itu dengan mana? Dimaafkan, dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Apa 3 rukun panjang daripada imam? Kita tengok. Sat. Jadi imam dah rokok. Imam rokok tu dipanggil rukun panjang yang pertama, rokok. Tak habis baca lagi. Kemudian imam i'tidal. Kita tak habis baca Fatihah lagi. Kemudian imam sujud yang pertama. Itu rukun panjang yang kedua dah. Kemudian imam duduk atau duduk sujud. Kemudian imam sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua tu dipanggil rukun panjang yang ketiga. Kita makmum tadi tu baru habis waladdallin. Amin. Kemudian kita pun rokok. Habis tu Ustaz, ketinggalan tu tak ada masalah apa ke Ustaz? Tak ada masalah apa, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kita baru nak rokok. Lepas tu imam pun naik. Allahu Akbar. Masuk rukun panjang yang keempat. Imam pun masuk ke rakaat yang seterusnya. Kita barulah nak i'tidal, nak sujud pertama. Tidak ada masalah. Tak ada masalah. Lambat macam tu tak ada masalah. Cuma yang peliknya, kalau di luar negara, banyak orang tegur. Siapa tegur? Orang Arab. Saya dulu di Asia lah, kalau tuan-tuan perempuan pun biasa juga berlaku kalau pergi ke Mekah. Kita ni orang muafiq. Kadang-kadang Arab ni dia tak tahu, dia bukan mazhab Syafi'i. Dia mazhab lain. Tiba-tiba dia kata, kenapa kau tak ikut imam? Ni berlaku ni. Ni kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah ke, banyak berlaku. Orang Melayu kita kena tegur orang Arab. Arab buat kemas. Dia tak tahu apa itu muafiq. Dia tak tahu. Saya dulu mula-mula datang Mesir tu, kita maklum orang Melayu, Arab baca cepat. Padahal kita sempat angkat, kita sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur dengan ni, sembahyang Zuhur. Angkat takbir dia, maklumlah kita ni, maklum kita baca sunat doa iftitah kan. Lepas habis baca doa iftitah je, Allahu Akbar. Imam terus rokok. Kita pun nak baca Fatihah. Kita baca Fatihah macam biasa. Dah baca Fatihah macam biasa, kemudian habis tu, imam pun dah sujud. Sujud macam biasa, sujud kedua, kita pun turun lah, rokok. Lepas habis salam, bagi salam-salam, ada orang Pak Arab dia tegur ke saya. Dia kata, Syekh, dia kata, kenapa kau buat macam ni, dia kata. Dia kata, ni tak boleh ni, dia kata, kena ikut imam. Kita makmum kena ikut imam. Saya kata kat dia, makmum kena ikut imam. Tapi orang muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Al-i'tizar, saya kata. Al-i'tizar. Fi salasit tawil. Ughtifira. Salasit tawil. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. Saya kata tu kat dia. Dia kata, tak boleh. Dia kata, tak ada. Saya cakap, tengok dalam kitab banyak. Belana banyak dalam kitab ni. Tapi orang muda, orang Arab muda pakai jin pun semua. Dia buat kemas nampak orang Melayu kita. Dia nampak Melayu kita tak pandai kan? Dia tegur lah. Kalau ada setengah orang budak Malaysia, pelajar Malaysia yang tak pernah belajar ni, habislah. Kena tegur tu, dia ikut tu Arab tu. Dia kata Arab tu orang alim dah. Ini bahaya Di Mekah pun begitu juga. Ada kadang-kadang jemaah kita pun kena tegur. Saya dimaklumkan ada jemaah kita ditegur gitu juga.
Dia semayang dia elok, lepas tu kata tegur, Arab tu kata, kenapa kau tak ikut imam? Dah dia kata, dah aku orang muafiq. Dia tak faham muafiq tu apa. Muafiq tu apa, masbuk tu apa. Bila sebut muafiq, dia sempat mengangkat takbir ataupun sempat bacaan Fatihah bersama imam pada ketika imam berdiri. Bila imam dah rokok, kita tak baca Fatihah. Kena baca Fatihah lagi. Biasa berlaku ni, kebanyakan kita banyak berlaku ni pada permasalahan solat zuhur dan solat asar. Ini selalu kerap berlaku. Di tempat kita selalu berlaku. Baru ni saya jumpa ada satu setengah surah Jumaat. Surah Jumaat. Saya terang bab ni. Dia kata, Ustaz, Bilal tu beritahu lah. Dia kata, Ustaz, kita makmum ni kena ikut imam, Ustaz. Tengok, pakai akal saja ni. Kita bab agama tak boleh guna akal. Saya cakap, dia kata, kenapa? Saya tanya, kenapa kena ikut imam? Saya kata, imam kan, kita kan orang sembahyang jemaah, wajib ikut imam. Memang betul wajib ikut imam. Apa imam buat rukun, kita kena ikut. Kalau lagu tu, kata, salah imam. Mana kata, kalau kita tu orang muafiq, kena ikut semua lah. Saya tanya satu soalan. Baik, kalau kita ikut imam, tak ada masalah. Katakan kita orang muafiq, kita tak baca Fatihah. Kita ikut imam juga. Kena ganti tak rakaat dia? Saya tanya dia balik. Dia kata tak kena ganti sebab kita kena ikut imam. Kalau lagu tu, semayang sah ke tak? Kita duduk dalam rakaat, kemudian tak baca Fatihah. Sedangkan Fatihah itu satu rukun di dalam rukun semayang. Tiba-tiba kita tak baca Fatihah. Ni masalah ni. Ni banyak berlaku. Di tempat kita ni banyak berlaku dah. Banyak orang tak tahu. Lepas tu kena bagi penerangan. Ni anda tanya, Ustaz, adakah muafiq berlaku pada rakaat pertama saja? Muafiq boleh muafiq ni tak kira. Dia bukan pada rakaat pertama, rakaat kedua pun sama juga. Kena ingat, muafiq dan masbuk, dia boleh berlaku antara rakaat satu, pertama, kedua, ketiga, keempat. Tengok kita macam mana keadaan. Dia muafiq bukan pada rakaat pertama saja. Kadang-kadang berlaku juga pada rakaat yang kedua. Tapi rakaat kedua maklumlah, kalau kita dah biasa muafiq ni kebanyakan berlaku pertama lah. Tapi cumanya yang kedua, yang ketiga tu kadang-kadang dia berlaku masbuk. Macam mana masbuk? Contoh. Jadi kita orang muafiq yang pertama tadi. Rakaat pertama. Muafiq tadi. Bila dah muafiq, kemudian bila kita dah rokok, imam dah masuk rakaat yang kedua. Kemudian imam baca Fatihah elok dah. Imam baca Fatihah. Imam baca surah lazim. Kita baru nak bangun. Rakaat kedua. Lepas tu imam rokok. Bila imam rokok pada rakaat yang kedua tadi tu, kita wajib kena ikut imam, kena rokok. Sebab apa? Sebab tidak dikatakan kita orang yang muafiq. Tak dikatakan kita orang yang muafiq. Tu kena ingat tu. Apa ni? Baca bagi mazhab Syafi'i, kita kena baca selepas imam baca. Ada mazhab lain mereka perlu dengar dan ikut imam. Mereka berpegang pada dalil lain. Ustaz, perbetulnya. Dia gini, mazhab Syafi'i, Fatihah itu salah satu baca bismillah. Bismillah tu confirm dah. Fatihah itu ialah rukun bagi semayang. Begitu juga mazhab lain. Tak ada mazhab lain pun wajib mengikut dalil dia. Tapi kebanyakan waktu saya di Mesir itu, kebanyakan orang Islam di sana berpegang pada mazhab Syafi'i. Kebanyakan mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i pun berterabur lagi. Sebab apa saya kata berterabur? Sebab dia tak tahu apa tu muafiq, apa tu masbuk. Masbuk ni kebanyakan semua orang tahu. Kita kecil-kecil biasa sebut orang ni masbuk, orang ni masbuk. Lambat, masuk rakaat kedua masbuk. Kita maklum tu masbuk dah, tahu dah. Tapi muafiq tu macam mana takrif dia? Sebab tu kita nak hurai bab muafiq ni. Sebab tu dalam kitab mana-mana dia akan hurai bab muafiq, kemudian baru bab masbuk. Baru bab masbuk. Sebab itulah macam masalah tadi, muafiq tu berlaku pada rakaat pertama. Memang berlaku, memang banyakkan rakaat pertama lah. Banyakkan rakaat pertama. Apa pula yang dikatakan sebagai takbiratul aula dan takbiratul ihram? Takbiratul aula. Tak biasa dengar. Dia ni maksud takbiratul aula yang saya faham lah. Tak tahulah Abang Amin dalam kitab mana.
Takbiratul aula iaitu bukan takbir aula, takbiratul ula. Aula tu terlebih. Tak kena tu. Takbiratul ula. Takbiratul ula takbir yang pertama. Takbiratul ihram iaitu takbir itu dengan sebab haram kita melakukan perkara yang harus di dalam semayang. Apa perkara harus dalam semayang? Apa perkara yang harus di luar semayang? Takbiratul ula bukan aula, tak kena tu. Ula. Takbiratul ula ini takbir yang pertama. Takbiratul ihram iaitu takbir dengan sebab haram kita melakukan perkara yang harus di luar semayang, kita bercakap dalam semayang. Tu haram. Contoh, makan dalam semayang, haram. Bercakap dalam semayang, haram. Tapi di luar semayang jadi harus. Sebab tu takbiratul ihram, takbir dengan sebab haram. Haram apa? Haram kita melakukan perkara yang harus di dalam semayang. Apa perkara yang harus? Makan, minum, bercakap. Itu panggil takbiratul ihram. Sebab tu panggil takbiratul ihram. Baik, habis itu. Bukan takbiratul aula. Takbiratul ula. Takbiratul ula ni takbir yang pertama. Baik. Kemudian, dia al-ula tu kalau orang belajar bahasa Arab, dia panggil mu'annas. Dia panggil mufrad mu'annas. Kalau al-awwalu itu dipanggil mufrad muzakkar. Untuk lelaki. Untuk muzakkar. Kalau mu'annas dipanggil al-ula. Dia panggil mufrad mu'annas. Kita belum habis Fatihah. Tapi imam sudah bangun rakaat kedua. Macam mana status kita? Kena niat keluar dari imam ke? Amin. Cantik soalan. Soalan ni akan datang, akan bagi tahu. Tapi saya jawab dululah. Saya jawab dulu. Baik. Kita belum habis baca Fatihah lagi. Kita orang muafiq. Jadi imam tu dah sujud yang kedua dah. Dah sujud kedua. Kita ni duk baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok imam tu dah sujud kedua. Nak buat lagu mana? Nak niat mufarakah ke nak ikut imam? Kita ada dua talian hayat. Istilah dia, kita ada dua talian hayat kita. Talian hayat yang pertama, kita kena buat gini. Apa dia? Kita tengok imam tu dah sujud kedua. Kita masih baca iyyaka na'. Memang tak sempat dah tu. Nak ligan pun tak ada dah tu. Kita terus sujud. Tak payah buat rokok. Tak payah buat i'tidal, tak payah sujud pertama, tak payah duduk dulu sujud. Terus ikut imam apa yang imam tengah buat. Apa yang imam sedang buat, kita terus ikut. Dikatakan rakaat kita tadi yang pertama dia lara. Apa lara? Tak dikira. Apa tak dikira? Maksudnya rakaat pertama tadi tu tak dikira bagi kita. Apabila imam dah bagi salam, kita kena tambah satu rakaat. Apabila imam dah bagi salam, kita kena tambah satu rakaat lagi. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, itu kalau kita nak jaga dapat semayang jemaah fadilat jemaah kita ikut imam lah. Tapi terus, sujud dia terus. Jangan buat rokok dulu, i'tidal dulu. Jangan buat. Terus ikut imam. Habis tak? Fatihah tak habis lagi tadi. Memang Fatihah tak habis. Tapi bila imam dah bagi salam, kita tambah satu rakaat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pilihan yang kedua, iaitu dengan kita, pilihan kedua itu iaitu kita mufarakah. Niat mufarakah ni, niat untuk bercerai daripada imam. Tapi jadi semayang seorang lah lepas tu. Jadi pahala jemaah tak dapat lah. Yang afdalnya kita buat yang tadi. Kita ikut imam apa yang imam sedang buat. Di bawah tadi kita terus sujud. Sebab kita dah tahu lambat dah kita. Kita dah baca iyyaka na'budu, imam dah sujud kedua dah. Terus kita ikut imam. Terus kita ikut imam. Dikatakan rakaat kita tadi lara. Apa lara? Tak dikira. Itu dia. Baik, ada soalan lagi tu. Ada. Sekejap
Assalamualaikum Ustaz. Pada rakaat kedua, Ustaz kata tadi kalau kita lambat, imam dah rokok masa kita bangun. Kita perlu ikut imam, jadi tak perlukah kita baca surah Fatihah? Baik. Jadi, bila dah rakaat kedua, kita lambat dah. Imam dah habis surah lazim dah. Kita bangunnya, imam dah rokok. Ni rakaat kedua ni. Imam dah rokok. Di situ tak perlu kita membaca Fatihah, kita terus ikut imam. Sebab apa? Dikatakan kita orang yang masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab kita tak sempat kadar masa 30 saat. Takkan kita nak baca Fatihah lagi? Imam berdiri tadi. Patutnya kita kena sempat dengan imam tu kadar masanya 30 saat. 25 saat ataupun 27 saat. Yang membolehkan kita mendapat membaca Fatihah. Lebih kurang 30 saat. Contoh sebagai contoh gini. Katakan kita tu dah berdiri. Contoh kita rakaat kedua ni. Kita dah berdiri. Lepas tu imam dah baca Fatihah dah. Lepas tu imam baca surah lazim. Tiba-tiba kita tu lupa nak baca Fatihah. Apa kita perlu buat? Wajib kita baca Fatihah. Walaupun imam tu dah rokok. Sebab apa? Sebab masa 30 saat tadi lebih dah masa. Masa kita mendengar imam diri tadi tu lebih 30 saat dah. Imam duk baca Fatihah, imam baca surah lazim, kita duk diam. Terlupa katakan. Padahal imam rokok. Tak boleh kita ikut imam tu. Sebab apa? Sebab masa kadar diri imam tadi tu dah lebih masa 30 saat lama dah tu. Wajib kita kena baca Fatihah juga. Wajib kena baca Fatihah. Ada pun masalah ni tadi. Kita baru nak bangun rakaat kedua, imam dah rokok. Memang confirm tak sempat masa tu 30 saat memang tak sempat dah. 3-4 saat pun tak sempat dah. Nampak tak? Bila tak sempat, dikatakan kita orang yang masbuk. Bila masbuk, kita wajib terus ikut imam. Wajib kita terus ikut imam pada ketika imam rokok. Tak perlu baca Fatihah. Tak perlu baca Fatihah. Kalau rakaat pertama kita muafiq, ketinggalan 3 rukun yang panjang, bermakna rakaat seterusnya kita tak samalah dengan imamnya ustaz. Sama. Rakaat dia sama, tetap sama dengan tak perlu kita ganti. Tak perlu kita tambah rakaat lain. Tak perlu Ni apa soalan? Terus ikut imam tanpa ucapan Fatihah dikira sebagai masbuk. Ya betul. Okey baik. Pada rakaat kedua tadi kalau terlambat imam dah. Okey. Jadi pada ini kita jadi masbuk kan ikut imam. Jadi rakaat ini dikira atau kena ganti? Dikiralah. Rakaat tadi dikiralah sebab apa? Sebab kita orang masbuk. Orang dia kena ingat mindset kita. Muafiq dan masbuk ni dia tak kena ganti rakaat. Kalau kita tahu hukum. Yang kena ganti rakaat ni apabila kita dah tahu kata imam kita tak sempat dengan imam rokok. Tiba-tiba imam tu dah i'tidal, kita baru nak ikut imam. Tu orang masbuk lah. Maksudnya kena ganti rakaat. Masbuk ni bukan kata bila tinggal rakaat panggil masbuk, tak juga. Masbuk ni istilah dia bila tak sempat membaca Fatihah dengan imam dipanggil masbuk juga. Ada dua. Tu dia maksud dia Kalau di waktu imam baca tahiyat awal, kita teruskan habis baca Fatihah, adakah sah? Kalau di waktu imam baca tahiyat awal, kita teruskan habis baca Fatihah, kita duduk mana masa tu? Kita duduk kat mana masa tu? Kita duduk berdiri lah. Yang cerita ni. Kena tanya dulu kita ni orang muafiq ke masbuk? Soalan tu bagi jelas. Kalau di waktu imam baca tahiyat awal, kita teruskan habis baca Fatihah, soalan tak apa nak faham. Kita tu dalam keadaan apa? Orang muafiq ke masbuk? Soalan tu kena jelas sikit Sebab kalau di waktu imam baca tahiyat, maksudnya imam di bawah, kita duduk atas. Dan kita tu orang masbuk ke orang muafiq? Kalau masbuk memang kena ganti tambah rakaat dah. Kalau muafiq, tak apa, kita kena habiskan baca Fatihah dulu. Sebab tu kita cakap, soalan tu kena bagi ni. Saya nak kena jawab dua-dua sekali. Okey, baik. Kita tengok kitab. Tu dia. Baik, kemudian kata musannif, kata pengarang kita, maka diuzurkan, yakni dimaafkan baginya, bagi makmum tadi akan 3 rukun yang panjang
daripada ketinggalan makmum daripada imamnya. Ini akan datang semua masalah dia sebut. Maka selesai ia orang itu. Apa orang itu? Makmum itulah. Bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempatnya. Ini rukun panjang itulah. Iaitu membaca tasyahud akhir. Atau berdiri imam kepada qiyamnya. Nescaya tiada mengapanya. Dan tu tolong buang. Nescaya tiada mengapanya. Dan tu tak, kita tak nak dan. Dan tiada mengapanya. Dan tu buang. Nescaya tiada mengapanya. Apa maksud tiada mengapanya? Yakni dibilangkan rakaatnya. Tulis itu. Nescaya tiada mengapanya. Yakni dibilangkan rakaatnya. Rakaat tadi tu dibilangkan bagi dia. Apa dia nak cerita? Baik. Jadi maka selesai ia orang itu makmum tadi. Apa dia? Yakni orang yang muafiq. Yang ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam tadi. Itu kata orang itu. Maka selesai ia orang itu. Apa orang itu? Tulis. Yakni orang yang muafiq. Yang ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Selesai apa? Selesai itu sudahlah. Bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempatnya. Jadi bila dia dah habis baca Fatihah tu, imam pun dah masuk rukun yang keempat. Apa dia rukun keempat? Rukun keempat ni ada 2. Apa dia? Iaitu membaca tasyahud akhir. Ini membaca tasyahud akhir imam. Imam membaca tasyahud akhir. Atau berdiri oleh imam kepada qiyamnya. Tak kira lah masuk rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat. Jadi ada 2. Bila masuk rukun panjang yang keempat, sama ada dia masuk tasyahud akhir, ataupun dia masuk pada berdiri tegak. Tak kira lah rakaat kedua ke, ketiga ke, keempat. Tak kira. Itu kata dia, nescaya tiada mengapanya. Apa tiada mengapanya? Yang ini dibilangkan rakaatnya rakaat makmum. Contoh, tengok. Jadi kita kata gini, bila habis kita baca Fatihah, kena tengok imam tu dah sujud yang kedua. Kita pun rokok. Bila kita rokok, imam pun masuk ke rakaat yang seterusnya. Satu masalah. Ataupun imam tu masuk kepada tasyahud akhir. Bila kita dah rokok, maka rakaat tadi tu dibilangkan bagi kita. Dikirakan bagi kita. Maksudnya tak kena tambah rakaat lain. Bila imam bagi salam tak kena tambah dah. Sebab apa? Sebab dikira kata kita sempat dengan imam. Sempat dengan imam sebelum imam naik berdiri ataupun sebelum imam tasyahud akhir. Tapi bila imam dah masuk tasyahud akhir, kita tak baca Fatihah lagi, maka itu batal sembahyang. Batal sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tak sempat rokok. Melainkan yang tak batal sembahyang, kita niat mufarakah ataupun kita terus mengikut imam. Kita terus mengikut imam. Apa yang imam sedang buat, kita terus ikut. Tapi kena ingatlah, walaupun kita terus ikut imam, apabila imam dah beri salam, maka kita wajib kena tambah 1 rakaat lagi. Sebab apa? Sebab kita tidak menghabiskan bacaan Fatihah kita tadi. Jadi orang muafiq ni dia banyak. Orang muafiq masbuk ni, dia kena ingat. Kadang-kadang dia boleh tambah 1 rakaat. Kadang-kadang dia tak tambah rakaat. Jadi ada orang tanya saya semalam, Ustaz, orang muafiq masbuk ni dia kena tambah rakaat ke tak? Soalan tu umum sangat. Kadang-kadang dia boleh kena ganti rakaat lain. Kadang-kadang dia tak perlu ganti rakaat lain. Apabila tak perlu ganti rakaat yang lain, maksudnya dia sempat bersama imam 3 rukun yang panjang. Apabila dia tak sempat bersama 3 rukun yang panjang bersama imam, orang muafiq tadi, dia kena ikut imam apa yang imam sedang buat, kemudian dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tu dia. Nampak? Baik, nanti tengok.
Bila jadi masbuk pada rakaat kedua, maka rakaat itu dikira kata ustaz. Betul kan? Ya, betul. Jadi dikiralah rakaat kita sebab kita masbuk. Apa masbuk? Maksudnya kita sempat bersama imam pada ketika imam rokok. Nampak? Kalau imam tu dah i'tidal, kita baru rokok, itu dikatakan kita tak sempat bersama imam. Kita panggil masbuk juga tu pun. Tapi masbuk kita tu kena tambah rakaat lagi. Adapun imam dah rokok, kita dah bangun, kita terus rokok ikut imam. Dikatakan kita masbuk, tetapi masbuk maksudnya apa? Masbuknya dengan mana tak sempat membaca Fatihah bersama imam. Tu je cerita dia. Kena ganti rakaat tak? Tidak kena ganti rakaat. Sebab apa? Sebab kita sempat bersama imam pada ketika rokok. Masalah dia bercabang-cabang. Yang penting kita pegang kaedah. Dia kitab ni masalah macam-macam. Keluar masalah pun. Dan kitab fiqah, dia tak kira tu. Dia kira kita pegang kaedah. Mak fiqah ni dia pegang kaedah, kita boleh jawab. Apa soalan? Yang penting kita tahu kaedah dia. Tengok. Jika telah mendahulu dia akan makmum. Duduk istirahat. Tengok. Mana tadi? Dan jika telah mendahulu, ada tambah dan satu. Ada tambah dan satu. Tapi Fatihah rukun. Yalah, memang rukun. Tapi bila kita semayang berjemaah, kena ingat. Orang yang masbuk itu, saya tak masuk bab masbuk lagi, tapi dah tanya tu kita jawab lah. Akan datang dia bahas. Akan dia bahas. Kena ingat, takrif. Definisi kena ingat. Orang masbuk, dimaafkan bagi dia. Orang masbuk, orang yang masbuk, kena ingat. Kaedah orang masbuk, imam menanggung bacaan Fatihah bagi orang yang masbuk sahaja. Ni kaedah. Sebab tu saya cakap, kalau dah tanya tu, kita kena sebut lah. Tapi akan dalam kitab ni semua ada. Tapi dah tanya dulu. Orang yang imam, kena ingat, imam hanya menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk sahaja. Kalau dia tak baca Fatihah, dimaafkan. Sebab apa? Sebab imam dah tanggung. Ada pun imam yang muafiq, makmum tidak menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang muafiq. Itu kena ingat, kena tulis. Itu kaedah. Walaupun Fatihah itu rukun, tapi bila imam dah tanggung, bagi makmum yang masbuk saja. Dah cerita masbuk, lambat lagi masbuk kita ni. Cerita bab masbuk ni lambat lagi. Tapi kita nak cerita bab muafiq. Tapi orang nak tanya tu, tak apalah. Baik, tengok kitab. Kitab ni dah ada banyak jatuh. Dan jika telah mendahulu akan makmum tadi, duduk istirahat. Tengok. Dan jika, tambah dan satu, jatuh kitab ni. Dan jika telah mendahulu akan makmum tadi, duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk sebelum kita bangun tu. Contoh, kita rokok, istirahat tu, cuba perhati molek, perhati saya sebut ni, sebab kitab ni kalau dah terlepas payah dah. Okey, jadi begini. Jadi kita rokok, Allahu Akbar, imam duduk istirahat. Rakaat kita dikira ke tak? Dikira lagi. Yang tak dikira tu apabila imam dah berdiri tegak. Tu tak dikira dah. Itu tak dikira dah. Ni apa pula ni? Walaupun rakaat kedua atau ketiga. Ya, sama juga. Walaupun rakaat kedua atau ketiga. Walaupun rakaat kedua atau ketiga, tengok dulu.
kaedah dia apabila kita sempat bersama imam ketika imam berdiri. Bila ketika imam berdiri 30 saat, kita letaklah 30 saat, senang, mudah. Kita sempat tak, walaupun kita tak baca, tapi kadar masa kita berdiri diam tu lebih kurang 30 saat bersama imam. Dikatakan kita orang yang muafiq. Kena baca Fatihah juga. Nak tak nak kena baca Fatihah. Tapi kalau kita tu dah baru nak naik, imam dah rokok, saya nak tanya, sempat tak kita masa 30 saat? Sempat ke tak? Tolong seorang komen. Imam dah rokok, saya baru naik. Masa saya dengan imam diri tu sempat tak 30 saat? Sempat ke tak? Tolong seorang komen, tak apa, salah tak apa. Sempat ke tak? Rakaat kedua tu? Tak sempat. Bila tak sempat, orang masbuk. Bila orang masbuk, kena ikut imam. Kan boleh jawab tu kan? Nampak tak? Dia nak kadar masa kita berdiri dengan imam tu 30 saat. Mudah kata. Kadar kita berdiri dengan imam tu 30 saat. Dah 30 saat. Tak kira lah kita baca Fatihah ke, tak baca Fatihah ke. Tapi bila kita kadar imam kita sempat, kita berdiri dengan imam 30 saat, nak tak nak, kita kena baca Fatihah juga. Bila kena baca Fatihah, walaupun kita tertinggal dengan imam tadi 3 rukun yang panjang. Apa dia 3 rukun panjang? Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Baik, nampak? Tu dia. Baik, ini masalah, tengok. Dia kata, masalah ni memang payah, payah. Nampak kita ni nipis je. Nipis je. Tapi dia permasalahan dia payah. Tengok. Dan jika telah mendahulu akan imam tadi duduk istirahah. Maksudnya mendahulu imam ke atas makmum lah. Duduk istirahah. Ataupun barang yang ia menyerupai rukun-rukun sekalipun. Apa menyerupai rukun sekalipun? Seperti Fatihah, sujud-sujud yang lain. Kata setengah ulama, menyerupai itu bukan rukun seperti duduk tasyahud awal. Tengok. Contoh. Maka rokok ia, yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Nampak tak? Ni tengok. Bawa jawapan dah sebut jawapan. Maka rokok ia, ya makmum. Apa maksud rokok ia makmum? Yakni sebelum lagi imamnya masuk pada rukun yang keempat. Apa rukun yang keempat? Iaitu berdiri tegak. Tulis. Iaitu berdiri tegak ataupun tasyahud akhir. Tulis itu. Ataupun tasyahud akhir. Jadi rakaat kedua tu kita orang masbuk lah pula gitu Ustaz. Ya betul. Jadi rakaat kedua tu kita orang masbuk lah. Sebab apa kita kata orang masbuk? Saya tanya. Sebab apa kita dikatakan kita orang yang masbuk? Kaedah kena pegang. Sebab kita tidak sempat bersama imam dalam kadar masa 27 saat bersama imam. Waktu kita ketika berdiri. Tak sempat. Macam mana kata? Sebab apa kita tak sempat? Imam tengah baca surah Al-Azim. Qul huwallahu ahad. Contoh. Dia baca surah pendek. Kita pun baru bangun. Allahu Akbar. Kemudian imam baca Qul huwallahu, imam rokok. Kita nak baca Fatihah sekadar mana yang sempat saja. Nak habiskan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita orang yang masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab kita berdiri dengan imam tu 30 saat pun tak sempat. 15 saat je. 10 saat je. Jadi 10 saat tu lah sekadar mana yang mampu kita baca Fatihah, sekadar tu lah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Kena ikut imam. Kena ikut imam. Dia yang pentingnya berdiri bersama imam tu, kadar masa tu lebih kurang 27 saat. Kita letaklah 30 saat. Tapi jangan lebih 30 saat lah. Lama sangat. Lebih kurang tu. Habis itu. Wadih. Baik.
Rukun panjang keempat, berdiri tegak ataupun tasyahud. Ya, betul. Tepat sekali. Itu kena tulis. Itu kena dobit tu. Benda-benda macam ni kena dobit. Kalau kita dengar sekarang kita faham. Tapi kena tulis. Kena tulis. Sebab ni benda ni penting nak sah semayang kita. Ni banyak saya terkilan jugalah. Ada seorang Bilal tu lah. Dia tanya saya tu macam dia kata dia tak puas hati dengan jawapan saya. Saya tak mau sebut di surau mana, masjid mana. Ada 2 tempat saya mengajar. Satu di Selayang ni, satu lagi di Sungai Buloh. Jadi dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz kata orang yang muafiq tu kena ketinggalan 3 rukun banyak. Habis orang tengok Ustaz, kita lambat Ustaz. Orang imam dah sujud, kedua, kita baru nak rokok. Bukankah kita pelik pada orang? Dia kata kita pelik pada orang. Memang kita pelik pada orang, tapi kita orang yang muafiq. Kita baca Fatihah tu. Kita wajib kena baca Fatihah. Tapi pegangan orang zaman sekarang, kalau dia tak belajar, mindset dia apa? Mindset dia, makmum itu wajib mengikut imam. Dalam keadaan apa sekalipun. Tu diingat tu mindset tu salah tu. Padahal makmum yang wajib mengikut imam tu, makmum yang masbuk. Imam nak buat apa kena ikutlah sebab dia masbuk. Ada muafiq dia kena dia tak boleh ikut. Tu kena ingat tu mindset tu bahaya kalau tak belajar habis lalu dah. Kalau tidak ulama tak buat kitab bab muafiq masbuk. Khusus untuk kitab ni, bab ni. Bab ni dia macam contoh Syekh Daud. Dia buat bab ni saja sebab apa? Sebab penting. Sebab masalah ni banyak berlaku. Sebab tu Syekh Daud dia buat kitab ni. Habis itu tengok kitab. Kemudian dia kata lagi maka didapatkan makmum tadi akan rokaatnya rokaat makmum. Maksudnya apa? Jadi kalau makmum tu sempat rokok, imam tu dah berdiri tegak ataupun imam tu dah tasyahud akhir, dikatakan makmum tadi mendapat rokaat itu. Dikiralah rokaat tu. Tak kena tambah 1 rokaat lah. Dikira rokaat tu. Tu maksud dia. Dan hendaklah ia makmum tadi mengerjakan aturan semayang dirinya. Dan hendaklah ni wajiblah atasnya. Tambah sikit. Wajiblah atasnya atas makmum tadi mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Apa aturan sembahyang dirinya? Ini kena perhati. Maksud mengerjakan aturan sembahyang dirinya, maksudnya apa? Bila dah rokok, kita i'tidal. Lepas i'tidal, kita sujud pertama. Lepas sujud pertama, kita dua-dua dulu sujud. Kemudian kita sujud kedua. Kemudian kita bangun. Itu dipanggil aturan. Bukan boleh terus ikut imam terus, tak boleh. Itu melanggar aturan. Aturan ni bila dah rokok, i'tidal. Begitu. Ada pun masalah tadi, kita Fatihah tak habis baca lagi. Tapi imam dah sujud kedua. Imam jenis cepat. Contoh. Kita baru nak habis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca siratal ladzi. Tengok imam pun dah sujud kedua. Bila imam dah sujud kedua, kita ada 2 pilihan. Ada talian hayat 2. Kalau kita nak dapat pahala jemaah, kita terus sujud kedua bersama imam. Tanpa mengikut aturan semayang. Apa dia? Tak payah kita rokok, tak payah i'tidal, tak payah. Terus ikut imam, sujud kedua. Sebab apa? Dikatakan kita tu lara rakaat tadi. Tak dikira rakaat tadi, maka kita terus ikut imam. Maka apabila dah imam dah bagi salam nanti, baru kita tambah 1 rakaat lagi. Itu talian hayat pertama. Talian hayat yang kedua, kita nampak dah imam dah sujud kedua, kita ni wajib kita membaca ataupun kita niat mufarakah, tu wajib. Wajib kita niat mufarakah. Kalau tak mau ikut imam, kita nak niat mufarakah boleh, tak ada masalah. Kemudian bila kita dah niat mufarakah, kita mengikut aturan sembahyang kita macam biasa. Waladdallin. Amin. Lepas tu kita rokok macam biasa. Tapi tak ikut imam lah. Sebab kita dah niat mufarakah.
Ada pun kedua-dua ni kita tak buat, biarlah aku baca Fatihah terus. Tak ada niat mufarakah, tak ada ikut imam. Kalau dia baca Fatihah juga, menghabiskan baca Fatihah tadi, maka terbatallah sembahyang dia. Batal, sembahyang dia batal. Tu batal sembahyang dia. Allah Akbar. Habis itu. Dan jika, baik, habis itu. Tu maksud kata mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Baik, tengok kitab. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat. Ni kita sebut ni tadi, tengok. Jawapan dah ada dah, tapi cuma kita sebut awal. Sebab orang dah tanya, tengok. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat. Apa dia rukun keempat? Saya sebut tadi. Tu, berdiri tegak ataupun tasyahud akhir. Seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya, yang memadai membaca Fatihah padanya. Apa memadai membaca Fatihah? Maksudnya imam tu berdiri, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila imam dah berdiri tu, imam baca Fatihah lah. Tak kira lah rakaat kedua ke ketiga ke. Satu. Kemudian, atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Ataupun dia dah duduk tasyahud akhir. Ni tengok. Dan jika adalah makmum yang muafiq itu, yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihahnya. Tak habis baca Fatihah lagi, duduk baca Fatihah lagi. Imam dah rokok, imam dah apa? Imam dah berdiri dah. Dia duduk baca Fatihah lagi. Imam dah tasyahud akhir dah, dia duduk baca Fatihah lagi. Tengok ni. Dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut. Apa yang makmum muafiq yang tersebut? Tulis. Dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut. Apa yang tersebut? Tulis. Yakni ketinggalan daripada imam. Yakni ketinggalan daripada imam. Tulis situ. Dobit situ. Yakni ketinggalan daripada imam. Makmum tu buat apa? Belum lagi sempurna. Belum lagi sempurna membaca Fatihahnya. Tak habis lagi baca Fatihah. Padahal imamnya hendak masuk pada rukun yang keempatnya. Padahal imam makmum tadi hendak masuk pada rukun yang keempat. Apa artinya? Artinya, tengok. Sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya membaca Fatihah. Apa je? Dia dah beri tegak dah. Kemudian baca Fatihah. Imam tadi. Atau duduk tasyahud yang memadai ia membaca ia akan tasyahud akhir. Imam tu dah duduk tasyahud akhir dah. Dah baca At-Tahiyyatul Mubarakatus. Dah baca dah. Makmum tu nak jadi macam mana? Maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya. Luput rakaatnya. Tak dikira rakaatnya. Tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Sebab apa? Kerana sudah luput rakaatnya. Sudah luput dah rakaatnya. Maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Jadi kena ingat. Jadi kalau kita tak habis lagi baca Fatihah, dia ada dua pilihan bagi kita. Ni sebut tadi, saya dah sebut tadi ni. Tapi sebut balik, ada dalam kitab. Jadi nak ikut aturan sembahyang diri tak boleh dah. Kadang-kadang tu makmum kena buat dua pilihan. Tengok. Ada kalanya mendapatkan rukun yang ada imam padanya pada rukun. Apa je? Kita terus kita terus sujud kedua bersama imam. Maka ditinggalkan membaca Fatihah itu. Tinggal baca Fatihah. Tak payah baca Fatihah dah. Tak payah habiskan baca Fatihah. Terus kita ikut imam. Sebab apa? Ni jatuh sikit. Ni tolong bracket. Tolong bracket. Dia jatuh. Dan daripada, dengar elok-elok selepas daripada kata, maka ditinggalkan membaca Fatihah itu, berhenti setakat tu dulu. Dan daripada mengerjakan aturan sembahyang dirinya, kerana rakaatnya sudah luput dan dapatkan imamnya. Itu tolong bracket, highlight tu perkataan yang lebih.
Jangan kita pangkah itu tangan. Kita highlightkan ini perkataan yang lebih. Dia nak begini. Maka ditinggalkan membaca Fatihah itu supaya jangan jadi batal semayangnya. Kan depan tu ada supaya kan. Supaya tu dia berkait dengan maka ditinggalkan. Saya ulang balik. Dan daripada mengerjakan aturan semayang dirinya. Kerana rakaatnya sudah luput dan dapat akal imamnya. Itu tolong bracket. Buat kausain. Tolong highlight. Kalau ada highlight apa merah ke apa ke. Ini perkataan yang lebih. Ini bukan perkataan pada shadow. Boleh jadi perkataan yang lebih. Sebab orang cetak tu kadang terlebih. Sebab tu saya kata kitab ni kalau tak mengaji, jam. Habis tu macam mana? Tengok. Supaya jangan jadi batal semayangnya itu. Nampak tak? Jadi jawapannya apa? Jadi kalau makmum tadi dia ada dua pekerjaan. Ada kalanya mendapatkan dua rukun. Mendapatkan rukun yang ada imam padanya. Imam duduk mana? Sujud yang kedua. Maka kita tinggalkan baca Fatihah kita. Terus ikut imam. Sebab apa? Ni. Supaya jangan jadi batal sembahyangnya. Supaya jangan jadi batal sembahyangnya itu. Satu. Lepas tu apa? Lepas jadi batal sembahyang itu sebab tiada diuzurkan. Bracket pula. Ada lebih pula dah. Dengar elok-elok. Sebab tiada diuzurkan lagi dapat akan imamnya pada qiyamnya atau tasyahudnya. Ini tolong bracket. Ini pun ada lebih juga. Siapa ada pen highlight merah ke kuning ke tolong bracket. Perkataan lebih. Nanti soalan ni saya jawab. Saya nak betulkan ni. Habis macam mana? Supaya jangan jadi batas semayangnya itu. Taruh sambung. Maka hendaklah. Ini wajiblah ke atas makmum itu. Kemudian daripada salam imamnya. Tambah serakaat lagi. Kan itu dah? Tambah satu rakaat lagi. Jadi masalah apa nak cerita? Nak cerita gini. Nak cerita kata. Bila kita dah tak sempat nak baca Fatihah tadi. Imam dah sujud yang kedua. Ataupun imam tu dah tasyahud akhir. Ataupun imam tu dah sujud kedua dah. Sebelum masuk tasyahud akhir, sebelum dia berdiri tegak, kita terus ikut imam tu. Sebab apa? Sebab kita dah tak sempat nak habiskan dah. Kita kena bajet dah, kena target dah. Tak sempat Bila tak sempat tu, kita kena terus sujud kedua. Bila terus sujud kedua, maka kita selepas imam memberi salam, kita kena tambah satu rakaat. Kena ingatlah. Jadi rakaat tadi tak dikira lah. Sebab tu dia kata, maka hendaklah, wajiblah ke atas makmum tadi. Kemudian, apa kemudian? Selepas daripada salam imamnya, wajib apa? Oleh tambah serakaat lagi. Wajib tambah satu rakaat lagi. Nak habis dah sikit lagi. Dan itu masalah itu yang pertama. Kalau kita tak nak ikut imam, macam mana? Dan ada kalanya ia makmum tadi, pilih ia makmum akan niat mufarakah dengan imamnya. Ini niat mufarakah. Niat mufarakah macam mana? Maka tak terkala itu ia kerjakan atas aturan semayang dirinya. Kita dah niat mufarakah, tengok imam tu dah sujud kedua dah. Kita duduk sini lagi. Aku duduk baca Maliki Yaumiddin lagi. Contoh. Maka itu aku niat mufarakah. Dan hatilah, jangan sebut mulut pula. Aku niat mufarakah dengan imam. Tak jadi. Dia kena niat hati. Aku niat mufarakah. Habis tu nak baca mana? Kita teruskan bacaan kita macam biasa. Kemudian lepas habis macam biasa, kita turun rokok, tidak macam biasa. Kita dah tak dikira mengikuti imam. Itu niat mufarakah. Jadi kita buat aturan semayang macam biasalah. Maka memadalah rakaatnya itu, dibilangkannya rakaat itu baginya. Dibilanglah rakaat tu. Kalau kita duduk rakaat kedua lah. Tak kena tambah dah. Sebab apa? Sebab kita dah tak ikut imam. Nampak lagi? Jelas?
Habis itu. Sama je. Benda berulang balik. Nampak tak? Ada dalam kitab. Habis itu. Dan senyata telah menyebut oleh Nazim rahimahullah ta'ala di dalam nazamnya itu di 8 masail. Ni. Ni akan datang ni masalah lagi banyak. Dalam nazam ni ada sebut 5 masail. 5 masail tiada berlaku khilaf padanya antara ulama' mutaakhirin. Dan 3 masail yang berlaku padanya khilafnya antara mereka itu. Dan ditinggalkan satu masalah yang ke-9 sebab berlaku padanya khilaf pula. Maka lagi akan kamu bicarakannya dibilangkan insya-Allah. Ini akan datang kita nak bahas. Ada 9 masalah. 5 masalah yang tak ada khilaf. Kemudian 3 masalah berlaku ada khilaf. Kemudian 1 masalah sebab berlaku ada khilaf pula. Allah Akbar. Banyak. Ada 8 masalah. Nanti syair tu akan datang kita bacalah. Man fi qira'atin li ajihibati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Ni. Masalah orang terlupa apa sebagainya kita akan bahas. Baik, soalan tadi saya nak jawab. Ustaz, kalau sebelum ini kita silap faham tentang masbuk dan muafiq. Jadi pada rakaat pertama kita bersama imam dah tak sempat habis baca Fatihah, maka solat kita sebelum ni terbatal. Jadi dah faham ni kena qadaklah solat kita sebelum ni sekadar yang kita masih ingat ya Ustaz. Ya betul. Jadi kalau kita dah tahu dah hukum ni sekarang, kita dah belajar, maka bolehlah kita qadaklah. Nak kata sembahyang kita diterima taklah sebab kita dah tahu. Adapun sembahyang kita tak tahu, dalam keadaan kita jahil kita, itu Allah Taala dia ambil kecuaian ke atas kita di hari akhirat esok dengan sebab kita tak belajar. Ini bahaya. Ini bahaya kalau orang kata lah Ustaz, bukan saya tahu pun dulu Ustaz. Memang kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, Allah Taala dia ambil taksir. Apa taksir? Ambil kecuaian di atas kita dengan sebab kita tak belajar. Sebab sedangkan ini ilmu fardu ain. Saya tertarik dengan perkataan siapa tu? Haji Kamarudin. Saya tengok WhatsApp bukan WhatsApp, dalam Facebook dia. Dia kata kita sekarang ni berlumba-lumba duk mengaji Quran. Memang bagus mengaji Quran, bagus. Tapi jangan kita tinggalkan ilmu fardu ain. Seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. 3 tu ilmu fardu ain. Fiqh ni pun banyak. Ada sembahyang jemaah, ada muafiq masbuk, ada bab sembahyang tu saja banyak. Jadi banyak permasalahan fiqh dalam bab sembahyang. Kita rasa kita dah beres dah. Kita dah sempurna dah, tapi tak sempurna lagi. Baik. Jadi ada soalan lain. Okey. Jika makmum bertakbir ihram mengikut imam, tetapi imam memang baca cepat gila, iaitu qiyamnya kurang 25 saat, maka makmum masih boleh dianggap masbuk juga ke jika tak sempat habis baca Fatihah ketika imam dah habis qiyam? Maknanya boleh ikut imam rokok tanpa habis baca Fatihahnya. Dikatakan kita ni orang yang muafiq. Sebab apa? Sebab kita dah takbir. Bila kita dah takbir tu, kita maklum dah. Kalau imam tu cepat tu, ini biasa berlaku pada solat zuhur, solat asar ni. Kak Nuaini tanya ni masalah berlaku ni masalah zuhur dan asar. Sebab kita tak dengar. Bila tak dengar ni imam macam cepat gila. Kadang-kadang 24 saat habis dah. Biasa kalau berlaku ni, kata kawan saya, kalau di Yaman, Yaman cepat. Cukup cepat. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu cepat. Cepat. Ada setengah-setengah tu lah. Bukan semua syekh, ada setengah-setengah. Tapi nak cerita kata, kalau lah tak sempat habis macam tu, kena habis baca Fatihah juga. Sebab apa? Sebab kita orang muafiq. Apa maksud? Kita sempat mengangkat takbir. Bila sempat mengangkat takbir tu, confirm dah. Kalau lah kita tak angkat takbir, kita tahu dia baca cepat, kita dah masuk tu dah agak lepas takbir dah. Itu nak ikut imam tak ada masalah. Sebab kita orang masbuk. Tapi nak cerita imam ni, Allah, masalah imam payah pula nak hurai. Masalah imam ni ada satu kitab berkenaan tentang hukum imam dan makmum. Masalah imam pun masalah cerewet juga. Masalah ni terpakai pada 4 mazhab ke Ustaz? Tak, ini mazhab Syafi'i kita. Bukan 4 mazhab. Ini hanya tertentu kepada mazhab Syafi'i sahaja.
Sebab itulah kita ni nak bertaklid mazhab lain, mazhab Syafi'i kita pun tak kemas lagi lagu mana. Macam mana kita nak taklid mazhab lain sedangkan mazhab Syafi'i kita pun tak settle lagi. Kerja rumah tak settle lagi. Anak rumah, ibarat dia gini dah. Makan minum anak bini tak settle lagi. Nak pergi settle makan minum orang lain. Macam mana? Ibarat dia gitu. Kita mazhab Syafi'i pun tak settle lagi. Nak pergi mazhab lain, aku belajar mazhab, aku belajar bab semayang, bab Hanafi. Syafi'i pun tak habis lagi. Duk mengaji puluh tahun dah kita. Daripada kita kecil sampai ke besar. Masalah punya banyak dalam mazhab Syafi'i. Itu pun tak selesai lagi. Sebab tu ini masalah ni hanya terpakai untuk mazhab Syafi'i. Sebab tu kita pegang Syafi'i kita. Kita bukan ta'asub. Kita orang yang berpegang. Kita tak dipanggil orang ta'asub. Kita dipanggil orang yang berpegang i'timad di dalam mazhab Syafi'i. Ta'asub lain. Faham lagi Habis itu. Jadi masalah Kak ini tadi, maknanya ikut imam rokok tanpa habis baca Fatihah. Kita kena baca Fatihah sebab kita dah bertakbir atau ihram sekali dengan imam. Memanglah imam tu baca cepat pun. Tapi kadar masa kita tu, kita maklum dah, kita tahu dah, kita memang confirm boleh dapat. Kita tak, sebab tu dia sebut dalam kitab tadi apa? Ni dapat kat ini nak beritahu. Dia kata apa? Bukan diambil, dikira bagi imamnya, bukan dikira bagi makmumnya. Dikira bagi orang pada adat uruf orang ramai. Nanti saya ulang balik. Ni ada orang tanya ni. Tak tu cakap kaedah kena pegang. Tengok dalam kitab. Mana tadi? Ni tengok. Balik bawah. Dia kata apa? Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya. Satu. Dan tiada pula dengan imamnya. Yang ni tiada pula diiktibarkan dengan baca imamnya. Kita tak iktibar macam imam. Imam cepat biar ikut dia lah. Kita iktibar, kita kira kata iktibar orang ramai. Kalau imam orang ramai dia baca cepat tak? Tak. Imam biasanya dia baca biasa je. Tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Sebab tu yang kaedah kena berang ni dalam kitab kita sebut. Tiada diiktibar dengan bacaan dirinya. Jangan iktibar diri kita baca cepat, tak boleh iktibar. Orang ramai. Dan tiada pula dengan imamnya. Kitab sebut dah. Pegang pada kitab. InsyaAllah kita selamat. Habis itu. Dah habis masa lama dah ni. Tak apalah nak tanya soalan nak macam mana kan. Baik. Ni apa soalan ni? Ni soalan apa ni? Tak nampak lah ni. Kita jadi muafiq kena habiskan bacaan Fatihah. Boleh ketinggalan 3 rakaat panjang. Ya betul. Tu yang kita faham. Betul. Habis itu. Semua faham dah Okey. Soalan habis dah. Jadi insya-Allah. Kira jika kita sempat angkat takbir bersama imam atau sempat angkat pada kadar 3 rakaat selepas imam, kita dikira muafiq. Ya. Muafiq tu pada imam, bukan imam terlalu laju. Adat uruf orang ramai. Apa? Imam ni kalau biasa macam mana? Biasanya lebih 30 saat. Makmum pun gitu juga. Jangan kita kira, imam ni ustaz cepat ustaz. Habis saya ni jadi orang masbuk ustaz. Tak jadi masbuk. Kita bukan kira kat dia. Jangan iktibar imam tu. Jangan iktibar diri kita. Iktibar orang ramai. Ini sebut dalam kitab Muafiq Masbuk satu lagi. Ada kitab nipis. Dia kata iktibar pada adat orang ramai. Adat kita macam mana? Imam baca cepat ke? Tak. Jarang imam baca cepat. Nampak lagi Habis itu. Jadi insya-Allah kita sambung lagi hari Rabu perbahasan tauhid. Jadi semua faham Haji aku faham Haji aku. Ni Haji aku tak ada tanya soalan hari ni. Tak apalah. Saya tak kisah pun tanya soalan kat saya, tak ada masalah. Bila dia akhir-akhir ni nak tanya soalan tak ada masalah. Cumanya takut-takut saya mengganggu tuan-tuan perempuan masa tuan-tuan lah. Kita patut sejam jadi kat sejam setengah. Saya okey je. Janji tuan-tuan perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian semua faham. Saya nak bagi faham je. Kita nak ibarat kitab dengan masalah tu sama. Boleh pergi dua-dua sekali. Jangan ketinggalan, jangan ambil masalah saja. Ambil, kita boleh baca kitab, kita faham kitab, kita faham masalah.
Kita nak dua-dua. Jangan tak apa, aku ambil masalah, tak apa, kita ikut dia lah. Jangan. Niat kata, biar aku faham kitab, esok aku boleh rujuk. Boleh aku tengok telaah balik. Kemudian masalah apa aku faham. Tak apa dah. Macam tadilah. Kak ini tanya, Ustaz Imam tu cepat Ustaz. Jawapan dah ada kat sini dah. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada diiktibarkan dengan bacaan imamnya. Jadi aku faham. Alhamdulillah. InsyaAllah. Wadih. Wadih. Baik, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah, alhamdulillah. Masya Allah.